bertaubat sebelum mati. Kita kalau nak beli tembikai, nak beli buah yang tak nampak dalam, kita tengok luar. Betul tak tuan-tuan? Sebab ada orang kata perempuan ada tu yang tak tutup aurat lagi baik daripada yang tutup aurat. Contoh, orang buat kiasan benda ni, logik akal. Kita pun jawab dengan logik akal ya. Buah tembikai, kita nak beli, kita tengok luar. Okey, lepas tu kita kocok-kocok sikit. Contoh kan? Okey, rasa macam tak ni, tak ada lebam, kita bawa balik. Belah, tengok-tengok busuk. Itu normal, betul kan? Yang tak normalnya, kalau tuan-tuan beli buah tembikai, nampak dah busuk kat luar, nampak dah lebam, mungkin dalamnya elok, luar je nampak lebam. Luar je nampak berulat ni, dalam mungkin elok, jangan bersangka buruk. Oh, contoh, dah sasah berulat kat luar, dah sasah lebam kat luar, dalam mesti tak elok. Betul tak tuan-tuan? Tapi yang banyak berlaku, luar nampak elok, bila buka tak elok, durian tu masam. Itu banyak berlaku. Luar nampak elok, cantik daripada pengalaman kita. Sebab itu bila kita nak nilai manusia, memang ada qawaid fiqh. Nahnu nahkum bizawahir. Kita hanya mampu menghukum daripada zahir. Macam buah tadi juga. Bila luar nampak elok, semayang, tutup aurat, subhanallah, zahirnya nampak baik, tapi bila kita kenal rupanya kaki ngumpat, kaki buka aib orang, kerja malas. Luar nampak elok, is normal. Luar nampak elok, bila kenal dalam tu buruk. Tetapi kalau luar dah nampak buruk, luar jelas-jelas menentang Allah, tak solatnya, tak tutup auratnya, contoh, jelas sombong. Ini kesombongan yang paling tinggi ni. Contoh anak kita suruh, dek tolong mak jap ambil air, mak dahaga, ambil lah sendiri. Kalau anak jawab macam tu lah kan, lawan kita, kita cakap apa? Ya Allah, kita pun cubit ke apa melawan, cakap mak ni, mak suruh ni. Contoh benda-benda yang besar lah, kita akan cakap anak ni melawan. Tapi Allah dengan kita, banyak kita lawan Allah, tapi Allah tak pernah pun terus cubit kita. Maksudnya terus lepas lawan Allah, buat satu kemungkaran, buat maksiat, terus jatuh longkang. Tak ada. Allah sangat baik. Tak ada Allah tarik nikmat daripada kita. Allah sangat baik dengan kita. Sedangkan Allah mampu buat benda tu sekelip mata. Nak kata Allah sangat sabur, Allah ya sabur, Allah yang maha penyabar. Allah sangat sabar dengan kita. Subhanallah. Allah panggil kita, hayya ala salah, datang semayang, pujuk. Tunggu 15 minit tak datang lagi. Tunggu setengah jam tak datang lagi. Sejam pun tak datang lagi. Ke pukul 3 tak solat zuhur lagi. 3:30 tak solat zuhur lagi. Ada apa-apa berlaku tak pada kita? Tak ada. Allah boleh je buat kita buta ke, buat apa, semuanya Allah boleh buat. Nak kata Allah ya sabur, Allah yang paling penyabar. Sebelum kita cakap anak kita degil, kita lagi degil dengan Allah. Tapi saya nak bagi tahu, subhanallah, orang yang jaga salat, orang yang jaga aurat, tapi dalamannya tak baik, ia menunjukkan insya-Allah dengan dia jaga aurat, dengan dia jaga salat, lama-lama dalaman dia akan baik. Tapi orang yang tak jaga zahir, subhanallah, itu menunjukkan hati dia pun sakit. Kita tak boleh cakap hati dia mungkin baik daripada kita. Tapi dari sudut logik akal, yang kita cakap buah tadi tu pun begitulah logiknya. Sesuatu perbuatan yang buruk pada zahir, ia mesti daripada dalam. Sebab Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Wa iza salahat salahal jasadu kullu, apabila daging itu baik, baik seluruh anggota badan. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, bila daging ini buruk, busuk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Kata-katanya pun akan buruk, pelakuannya akan buruk. Ala wahya qalbun, katalah itu adalah hati. Yang zahir akan melambangkan hati. Subhanallah. Sebab orang bertanya, bagaimana kedudukan wanita yang tidak menutup aurat tapi dia orang yang baik. Dia orang yang baik. Walaupun bahkan bukan sekadar tak menutup aurat, mungkin ia lebih daripada tu, berpenampilan seksi dan sebagainya. Jadi pandangan dari sudut agama, Masya Allah, kita memang rujuk Al-Quran, rujuk sunnah dan sebagainya kan. Jadi kita satu memang tak berhak untuk menilai seseorang dan menentukan syurga ataupun neraka. Kita sendiri pun tak tahu bagaimana perakhiran hidup kita. Yang kita hak kita sesama manusia, sesama saudara Islam adalah mendoakan, betul tak? Dan kita akan didoakan semula. Kemudian kalau kita baca firman Allah, Allah memang berjanji, itu janji Allah. Setiap kebaikan walaupun sebesar biji zarah akan diberi ganjaran. Setiap keburukan walaupun sebesar biji zarah akan diberi balasan. Setiap peristiwa, kalau kita perasan, setiap peristiwa yang berlaku, mesti Allah nak tunjukkan sesuatu. Allah nak buka minda kita. Betul kan? Allah nak ubah akhlak kita.
cara kita pandang, cara kita komplain, cara kita komen dan sebagainya. Kalau kita ni tak faham, kadang kita kata, buat apa kalau baik pun tapi tak tutup aurat, contoh. Ini ayat orang yang jahil. Tapi kalau orang yang berilmu, orang yang dah dengar kuliah apa, insya-Allah kerana kebaikannya tu akhirnya dia akan jadi muslimah yang solehah. Teruskan dia buat baik, kita teruskan mendoakan dia, subhanallah. Jadi memang kita tidak ada hak untuk menilai. Dan ada satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang, si fulan ini, hidupnya beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga kan syurga dengannya sejengkal, dilihat sejengkal. Bahkan mungkin kita akan sebut syurgalah dia ni. Seolahnya kita ni rasa confirm syurga dia ni. Baiknya, hafal Qurannya, apa-apalah, solatnya, waraknya apa, sampai kita kata, ui, untung ni confirm syurga ni. Kalau kita salam dengan dia, salam dengan ahli syurga ni. Macam tu. Seolahnya lah kita nampak dia punya kebaikan dia, dia punya solehnya. Lalu sambungan hadis tersebut, di penghujung hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Sambungan hadis tu lagi, Nabi SAW bersabda, si fulan ini hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, bahkan neraka dengannya dilihat sejengkal, sampai orang kata confirm neraka ni. Seolahnya teruk sangat kehidupan dia, kotor sangat kehidupan dia, jauh sangat dia daripada Islam. Lalu Nabi sebut, di penghujung kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli syurga, akhirnya dia masuk syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu kita sendiri tak tahu kehidupan kita berakhiran macam mana, apatah lagi kita nak nilai